Hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ni kita akan borak-borak santai. Okay, hari ni kita awak boleh tanya apa saja berkaitan dengan peredaran darah manusia dan juga tekanan darah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, bahaya ke kalau darah merah dalam badan kurang? Okay, baik. Soalan sel darah merah ni sebenarnya lebih kepada tajuk bab 2, sistem respirasi, di mana kita belajar berkaitan dengan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dalam sel darah kan. Okay, tapi tak apa, saya jawab juga. Okay, sel darah merah ni kalau dia kurang di dalam badan kita, dia akan menyebabkan kita mengalami anemia lah. Anemia di mana kita akan kekurangan bekalan oksigen. Seperti yang kita belajar dalam bab 2, dalam sel darah merah ada pigmen berwarna merah yang dipanggil sebagai hemoglobin. Hemoglobin ni akan menyerap oksigen. Okay, so untuk membekalkan oksigen ke seluruh badan kita. Jadi kalau sel darah merah kita kurang, automatik oksigen dalam badan kita pun kurang. So kita akan mengalami anemia lah. Okay, so bila kita mengalami anemia ni, banyaklah kesannya seperti letih, lesu, sesak nafas, rasa mual, nak muntah, pitam dan sebagainya lah. Okay, soalan seterusnya, kalau saya darah B, boleh ke derma darah pada orang darah A? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab awak tak ada antigen yang sama. So darah akan bergumpal. Okay, so kita ingat balik apa yang kita belajar hari tu berkaitan dengan jenis darah ni. So darah yang boleh didermakan kepada semua jenis darah hanya darah O sahaja, sebab O adalah penderma universal, dia boleh derma pada semua. Okay, tapi kalau awak nak derma juga, awak boleh derma, tapi pastikan orang yang awak nak derma tu ataupun pesakit itu dia mempunyai jenis darah AB. Sebab apa? Darah AB ni dia boleh terima semua jenis golongan darah. Okay, soalan seterusnya. Salam cikgu, kalau orang kena penyakit jantung berlubang, apa akan berlaku pada jantung? Okay, baik. Saya kira macam doktor lah kena jawab soalan ni. Sebenarnya tak ada apa berlaku pada jantung, tetapi dalam jantung tu darah akan bercampur. Okay, maksudnya darah beroksigen dan tidak beroksigen ni bercampur, jadi boleh membawa maut lah. So penyakit ni dia berpunca sejak lahir lah biasanya, ataupun keturunan. Dia bukan disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sihat ke apa. Okay, macam yang kita belajar sebelum ni, jantung dia ada 4 ruang lah, ada 4 bilik. So bilik tu dipisahkan oleh septum. Okay, dipisahkan oleh septum supaya darah yang beroksigen dan tidak beroksigen ni dia tidak bercampur. Apa beza arteri dan vena, cikgu? Okey, soalan ni selalu keluar exam. Okey, so beza antara arteri dan vena, beza yang utama adalah arteri membawa darah keluar daripada jantung, vena membawa darah masuk ke jantung. Okey, selain daripada tu, arteri dan vena ni adalah ciri-ciri khas dia dari segi ketebalan dinding, saiz lumen. So kalau arteri ni dinding dia lebih tebal, lebih berotot sebab dia menahan tekanan darah tinggi. Vena ni lebih nipis dan tidak berotot. Okay, kemudian dari segi saiz lumen pula, lumen ni lubang kat tengah dia tu, salur dia tu. Arteri ni lubang dia lebih kecil lah berbanding dengan vena, vena lebih besar. Kemudian yang awak perlu tahu, vena ni mempunyai injap. Okay, arteri tak ada injap. Hai cikgu, hai. Okay, kenapa arteri pemenuh bawah darah tiada oksigen sedangkan arteri sepatutnya apa ni? Okay, tak apa, saya faham soalan ni. Mungkin bawah darah, sepatutnya arteri bawah darah beroksigen kan? Okey, awak tengok balik kedudukan arteri itu di sebelah kiri ke kanan. Jantung kan terbagi kepada 2, saya cakap. Kanan dan kiri. Kiri beroksigen, kanan tiada oksigen. So arteri pulmonari ni diduduk di sebelah kanan jantung, tempat yang tiada oksigen. So di bawah darah tiada oksigen. Boleh cikgu terangkan macam mana sakit jantung berlaku? Boleh. Okey, so sakit jantung ni bagi saya ada 3 lah. Yang pertama serangan jantung, yang kedua lemah jantung, yang ketiga angin ahma. So ketiga-tiga ni ada punca dia yang tersendiri. Kalau serangan jantung biasanya disebabkan oleh salur darah kita yang tersumbat oleh plak kolesterol lah biasanya. So menyebabkan jantung kita ni tidak boleh mengepam darah. Okey, itu yang pertama, serangan jantung. So kalau angin ahma pula dia disebabkan oleh salur darah pada otak kita tersumbat lah, disebabkan oleh darah beku ataupun kolesterol ni tadi lah. Okey, jadi kita kena jagalah makan. Makan ni menyebabkan penyakit jantung biasanya. Terusnya, kapilari bawa darah beroksigen ke tiada oksigen, cikgu? Okey, kapilari ni dibawa dua-dua. Okey, oksigen dan tidak oksigen dua-dua dibawa.
Oksigen dibawa ke otot. So bila oksigen habis digunakan, dibawa keluar pula daripada otot, darah tiada oksigen. Kenapa jantung berdegup laju bila penat juga? Okey, baik. Bila kita melakukan aktiviti berat, berintensiti tinggi, kita memang memerlukan tenaga yang banyak. Tenaga ni dicipta dengan menggunakan oksigen. So kita perlukan oksigen yang banyak lah. Jantung kena pump banyak oksigen dekat otot. That's why kita tercungap-cungap dan penat bila buat aktiviti berat ni. Sebab jantung ni pump laju oksigen untuk sampai ke otot kita. So dia pump oksigen ni cepat lah. Sebab otot kita nak guna. That's why kita tercungap-cungap. Boleh dikatakan itu adalah keperluan otot lah. Okay, so kita perlu sedut nafas cepat untuk dapatkan oksigen yang banyak untuk beri kepada otot. Berbeza lah dengan atlet. Atlet ni buat kerja berat pun, lari jauh pun relax. Sebab apa? Sebab atlet ni dia mengalami hypertrofi jantung. Jantung dia membesar. Bila jantung ni besar, hipertrofi jantung ni samalah macam hipertrofi otot, macam awak bina otot. Okay? So, bila otot besar, awak lebih kuat. So bila otot jantung ni besar, tebal, dia boleh mengepam darah dengan banyak lah. Sekali pump tu banyak tapi taklah besar sangat sebab kalau besar sangat nanti ruang dalam jantung tu jadi kecil. So darah yang masuk sedikit. Ada lagi soalan, apa maksud sistolik dan diastolik? Okey, untuk mudah awak ingat, sistolik ialah ketika jantung sedang bekerja, iaitu jantung mengepam. Diastolik ketika jantung berehat, tidak mengepam. Untuk mudah awak ingat lah. Tapi biasanya dalam buku sistolik ditulis mengecut. Maksudnya apa? Ketika jantung mengepam lah. Mengecut tu dia mengepam. Dan bila dia tak mengepam, dia berehat, dia mengendur. Dia gunakan bahasa mengecut dengan mengendur. Okey, soalan seterusnya, langkah-langkah untuk melancarkan peredaran darah. Okey, baik. Yang ni mudah saja. Okay, so kita kena jagalah salur darah kita. Macam mana nak jaga? Kita kena jaga makan makanan yang berkhasiat lah. Jangan makanan-makanan berlemak. Okey, makanan yang boleh meningkatkan kolesterol di dalam darah kita. So kena jagalah. Kemudian kena banyakkan bersenam lah. Sebab bersenam ni boleh menyebabkan salur darah kita menjadi lebih elastik. Okey, so tekanan darah kita boleh terkawal.